Geran iTekad ditambah RM6 juta untuk bantu usahawan PMKS. CVR pesawat terhempas dihantar ke pengilangnya di Amerika Syarikat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak RM6 juta peruntukan tambahan disalurkan kepada program kewangan sosial iTekad tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bertujuan membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS khusus bagi golongan B40. Jelas Datuk Seri Anwar, jumlah itu meningkat kepada RM10 juta berbanding peruntukan asal RM4 juta melalui Belanjawan 2023. Kalau dah berjaya dengan RM4 juta dana awalan dari Kementerian Kewangan, sebenarnya cakap Government Bank Negara tak perlu saya tambah 2-3 juta. Nothing to them. I'm sure dengan keputusan catatan kejayaan satu, keduanya dengan andaian 20 bank yang daripada 11 jadi 20 tahun ini. Kemudian dengan andaian ada lagi dana tambahan daripada Bank Negara, maka saya boleh tambah daripada 4 jadi 10 juta untuk tahun ini. Perdana Menteri berucap pada Majlis Jalinan Kerjasama iTekad di Ibu Negara. Beliau berharap lebih banyak institusi perbankan menyertai inisiatif iTekad dengan sekurang-kurangnya 20 institusi terlibat tahun ini. Setakat ini terdapat 11 bank menyertai program iTekad. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan kerajaan tidak pernah mengabaikan kebajikan golongan M40. Dakwaan kerajaan lebih tertumpu kepada golongan B40 sehingga mengabaikan kumpulan berpendapatan sederhana itu adalah tidak tepat. Ada yang menegur mengatakan bahawa pendekatan kita terlalu banyak kepada golongan B40 dan telah mengabaikan M40. Jadi beberapa langkah kita ambil. Tetapi andaian bahawa kita beri pada B40 pun tak betul. Sebab sudah tengok semua sekolah-sekolah menengah sains, MRSM, termasuk Kolej Melayu dan lain-lain. Itu manfaat bagi golongan paling miskin itu sangat kecil. Tak sampai 1-2%. Sebab itu saya usulkan kepada Menteri Pendidikan baru ini mengatakan bahawa sama ada sekolah khas, ada mencadangkan. Kalau tidak pun, mesti diperuntukkan 1-2%, 4-5% bagi kalangan yang betul-betul miskin. Kalau tidak, kesenjangan itu terus akan berlaku. Perdana Menteri turut menyentuh isu meritokrasi dalam pendidikan yang dilihat menyebelahi kepada golongan elit dan berkemampuan. Justru menggesa kementerian, institusi perbankan dan golongan elit mendekati kumpulan bawahan yang berdepan kesulitan berhubung isu berkenaan. Kotak perakam suara kokpit CVR pesawat terlibat nahas Khamis lalu akan dihantar ke syarikat pengilang di Florida, Amerika Syarikat selewat-lewatnya pagi esok. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia susulan CVR itu gagal dianalisis Biro Siasatan Keselamatan Pengangkutan TSIB Singapura atas masalah teknikal. Pada awal pagi tadi saya mendapat laporan daripada Ketua Biro bahawa makmal di Singapura juga tidak dapat mengeluarkan voice recorder tersebut. Okay. Jadi ada beberapa isu teknikal, ada kekangan retrieve lah, bukan mengeluarkan, retrieve voice data tersebut. Jadi Ketua Biro akan balik ke Kuala Lumpur petang ini. Tindakan susulan ialah kita mungkin perlu hantar memory card tersebut ke Florida. Bukan soalnya kita tak nak buat di Malaysia. Okay. Cuma ada kekangan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Seminar Keselamatan Penerbangan 2023 di Ibu Negara. CVR tersebut dihantar ke Singapura Ahad lalu bagi mendapatkan rakaman suara 30 minit terakhir dalam kokpit pesawat. Meskipun CVR tersebut rosak, namun komponen kad memori yang mengandungi data rakaman suara berjaya dikeluarkan dalam keadaan baik.
Dalam pada itu, operasi membawa keluar bangkai dan serpihan pesawat yang terhempas di lebuh raya Gatri berhampiran Bandar Elmina telah selesai semalam. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, tiada lagi kawalan polis di kawasan berkenaan. Yesterday dah clear. Okay, yesterday dah clear. Kita pun dah release the scene yesterday night. So no more police patrolling in that area. BSKU pun dah ambil semua apa-apa yang dia perlu daripada scene tu. Dalam pada itu, pihak polis berharap tiada lagi spekulasi mengenai tragedi pesawat tersebut agar tidak menimbulkan kegusaran keluarga mangsa. Laporan insiden tanah runtuh di Batang Kali Selangor dijadual akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, ketika ini laporan telah siap dan perlu mendapatkan ulasan Kerajaan Negeri Selangor sebelum ke peringkat Kabinet. Laporan serta ulasan dari Selangor diperlukan berikutan lokasi tragedi di bawah kategori Jalan Kerajaan Negeri. Seperti mana telah saya maklum dulu, kita menunggu daripada Kerajaan Negeri Selangor. Dan kita tahulah kerana Kerajaan Negeri Selangor ini baru selepas pilihan raya kita ambil masa sikit. Selepas tu barulah kami boleh angkat kerja raya satu kertas majlis mesyuarat Majlis Jemaah Menteri MJM . Tambahnya, butiran insiden yang membabitkan 92 mangsa itu hanya akan didedahkan selepas dibentangkan kepada jemaah menteri. Tragedi 16 Disember 2022 di tapak perkemahan Fathers Organic Farm di Jalan Genting, Batang Kali itu mengorbankan 31 mangsa, manakala 61 terselamat. Ekonomi Digital Islam IDE dan Ekonomi Madani merupakan inisiatif saling melengkapi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata ia bertujuan menggalakkan pembangunan ekonomi digital di Malaysia. Jelas beliau, IDE memacu ke arah mewujudkan masyarakat inklusif sekaligus menterjemah visi Malaysia Madani untuk membina masyarakat saksama yang menekankan pengagihan kekayaan dan sumber yang lebih adil. Tambahnya, IDE menggabungkan prinsip-prinsip Islam ke dalam lanskap ekonomi digital negara. Ini satu sektor yang sangat menarik dan salah satu daripada 9 trust dalam program pembangkit yang diusahakan oleh MDEC sebelum ni. Potensi bagi sektor ekonomi digital Islam ini sangat besar. Dan saya percaya dengan pengiktirafan 15 syarikat dengan status MD Tasriah yang telah diumumkan hari ini merupakan langkah pertama dan langkah kanan ke arah membangunkan sektor ekonomi digital Islam. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Seminar Industri IDE 2023 di Ibu Negara. Penglibatan rakyat penting bagi mencapai pertahanan komprehensif dan mendukung iltizam Kertas Putih Pertahanan. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, pertahanan adalah tanggungjawab bersama yang menuntut penglibatan keseluruhan masyarakat. Justru kolaborasi antara rakyat dan Angkatan Tentera Malaysia ATM selaras dengan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini iaitu tekad perpaduan penuhi harapan. Tambah beliau, kekuatan pertahanan bukan sahaja bergantung pada sumber dan aset-aset, malah kepada kesungguhan dan tekad seluruh warga negara untuk memastikan Malaysia terus kekal stabil. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Kibar Jalur Gemilang sempena Bulan Kebangsaan peringkat Kementerian Pertahanan di Dataran Wisma Pertahanan Kuala Lumpur. Seramai 500 orang warga Kementerian Pertahanan termasuk kaki tangan awam dan Angkatan Tentera Malaysia telah berkumpul bagi menyemarakkan Bulan Kebangsaan. 1,700 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi kawalan keselamatan dan lalu lintas pada sambutan Hari Kebangsaan 2023 di Dataran Putrajaya. Menurut Timbalan Pengarah Pengurusan Pentadbiran Bukit Aman, Gilbert Philip Layang, PDRM akan bekerjasama dengan 5 agensi keselamatan lain.
Begitu juga kita juga akan berkolaborasi dan bekerjasama dengan pasukan sahabat pada hari tersebut, iaitu khususnya Angkatan Tentera, pihak bomba dan penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam, rela dan juga pihak berkuasa tempatan untuk menentukan tindakan segera diambil sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Pegawai dan anggota akan ditempatkan di kawasan strategik sepanjang laluan 2.6 km dari Wisma Tani sehingga ke Bulatan Perdana. PDRM turut menasihatkan pengunjung merancang perjalanan dan menggunakan kenderaan awam bagi mengelak kesesakan lalu lintas. Orang ramai turut dilarang menerbangkan drone pada hari sambutan. Anak-anak berusia 18 tahun dan ke bawah yang berada di depo tahanan imigresen akan ditempatkan di premis jagaan lebih baik. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, sebagai permulaan seramai 80 orang akan dipindahkan ke lokasi terbabit yang terletak di Nilai Negeri Sembilan. Ia melibatkan anak-anak di depo tahanan imigresen di Bukit Jalil Semenyih dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kami cuma tinggal untuk menyelesaikan aspek persiapan logistik yang simple, ya. Seumpama memasukkan alas tidur, tempat tidur, dan juga melengkapkan sikit lagi soal logistik bangunan, mengenai pasti aspek dari segi bekalan air, kemudahan elektrik, kemudian beberapa aspek penambahbaikan yang lain, ya. Beliau bercakap dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya. Jelasnya pelaksanaan projek itu membabitkan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela. Kementerian Komunikasi Digital KKD akan terus bekerjasama dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk memperluas program simulasi mengundi di sekolah-sekolah menengah seluruh negara. Timbalan Menterinya Teo Ni Ching berkata kerjasama itu bagi mendidik dan memupuk semangat cintakan negara dalam kalangan generasi muda selain menerapkan kepentingan mengundi. Ini juga ada buat satu simulasi mengundi kerana kita tahu bahawa umur untuk mengundi dalam PLN ataupun PLU telah diturunkan kepada umur 18 tahun. Jadi adalah sangat-sangat penting untuk juga kita mendidik generasi muda ini, pelajar-pelajar kita yang masih belajar di sekolah tentang apa itu prosedur undi dan juga kenapa itu merupakan sebenarnya satu tanggungjawab untuk warga Malaysia untuk keluar dan mengundi. Setakat ini, 39 buah sekolah menengah di Pulau Pinang menyertai Kelab Malaysiaku. Anjuran KKD menerusi Jabatan Penerangan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Bersua kembali. Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 akan dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet esok untuk diluluskan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, Perdana Menteri turut bersetuju pelan itu dibentangkan akhir bulan ini. Di mana Yang Berhormat telah memberi input kepada pasukan yang bertugas untuk menyediakan NIMP 2030 yang akan insya-Allah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada akhir bulan ini.
Beliau juga telah melihat forum kita dan berjumpa dengan mereka yang bekerja keras selama 6 bulan untuk menyiapkan NIMP 2030. Dan kita tunggulah besok pun akan pergi ke Kabinet untuk dapat kelulusan daripada Kabinet. Tengku Datuk Seri Zafrul mengiringi Perdana Menteri meninjau persiapan akhir NIMP 2030 di Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri. NIMP 2030 kerangka dasar komprehensif merangkumi misi, keutamaan dan pelan tindakan dalam transformasi sektor perkilangan Malaysia. 1.14 juta ringgit diperuntuk Kementerian Perdagangan, Perladangan dan Komoditi KPK bagi meningkatkan nilai bantuan skim tanaman lada baharu STLB dan skim tanaman lada matang STLM di Semenanjung. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri KPK berkata peruntukan melibatkan jumlah keluasan 47 hektar memanfaatkan 241 pekebun lada. Nilai bantuan STLB dinaikkan kepada RM46,000 bagi setiap hektar, manakala nilai STLM dinaikkan daripada RM13,000 kepada RM25,000 bagi setiap hektar. Dan saya pasti ini merupakan dari segi maklumat yang saya terima sambutan yang positif daripada penggiat industri dan juga penggiat kecil. Dan di samping itu saya kira pihak MPB ataupun Lembaga Lada juga telah memperkenalkan inisiatif pendigitalan. Ini memudahkan proses. Beliau turut memaklumkan had pemberian bantuan dinaikkan sehingga 1 hektar bagi STLB dan 2 hektar bagi STLM. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian program pemerkasaan penggiat industri lada di Kulai Johor. Tingkat daya saing ekonomi negara tanpa mengetepikan kesejahteraan masyarakat luar bandar. Justru menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang, pelbagai inisiatif diambil bagi menyokong aspirasi ekonomi madani. Tambah beliau, usaha berkenaan khusus bagi mencapai sasaran menoktahkan kemiskinan tegar. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar yang paling ketara adalah program peningkatan pendapatan. Namun begitu untuk makluman semua, program peningkatan pendapatan ini kita menyasarkan kumpulan miskin tegar. Yang mana ini bukan satu kategori saja di luar bandar. Sebab tu kita perlu bekerjasama dengan agensi lain. Di bawah PPP ini target kita dalam 1,200 peserta tahun ini. Yang mana untuk program-program dalam bentuk orang kata pertanian, dalam bentuk industri makanan dan juga nelayan dan sebagainya lah. Kementerian turut mengadakan program latihan dan kemahiran kerjaya yang menyasarkan 1,900 peserta. Pelbagai program peningkatan ekonomi turut dijalankan menerusi agensi-agensi lain. Di bawah RISDA kita ada program peningkatan AAT, makanan tambahan. Di bawah Felcra kita ada program-program peningkatan ekonomi juga. Di bawah Kejora, Felda dan sebagainya. Banyak program-program tidak tertakluk kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Malah di bawah MARA, luar bandar ni kita fokus kepada TVET dan juga program-program keusahawanan. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Perhimpunan